light brown. A box with the right sound was all you needed. When it blasts, they must move. You just prove you hard like L and Crush prove. The song started to drop, ain't nobody started at the top. Before Cream learned the art of the chop. This is way before SPs and MPCs, and long before CDs and MP3s. The game started to bloom and blossom, and masters ready for the ceremony like a groom in costume. Growth from the rain of the previous year. I took Disiplin whitewater atau bahasa Melayunya arung jeram merupakan sukan yang mencabar dan sangat berbahaya. Disiplin whitewater dipercayai dikesan pada 1811 apabila hendak mengemudikan ke Snake River di Wyoming. Sejak zaman purba, manusia banyak mendiami kawasan berhampiran sungai kerana mudah mendapatkan sumber makanan dan minuman. Peralatan yang sering digunakan untuk mengharungi sungai adalah perahu dan batang pokok. Batang pokok tersebut akan dijadikan rakit, iaitu dengan mengikatkan batang pokok itu antara satu sama lain agar dapat mengapungkan diri mereka di atas permukaan air. Berburu dan bercucuk tanam pula merupakan aktiviti harian untuk kelangsungan hidup. Suku Kanada adalah suku yang pertama mengembangkan disiplin whitewater. Kemudian, orang-orang Carib India pula mengembangkannya dan menamakannya sebagai pirogue. Manakala orang primitif biasa menyebutnya sebagai dugout canoe. Orang-orang Maoris dari New Zealand mengembangkan dugout canoe dengan menggunakannya untuk mengangkut pasukan tempur mereka. Dugout merupakan pembangunan daripada dugout canoe yang diperbuat daripada sambungan papan-papan orang India Amerika Utara. Akhirnya pada 1845, muncul seorang pengasas yang bijak bernama John McGregor mengembangkan kenderaan air ini untuk aktiviti rekreasi dan sukan. Zaman demi zaman, orang tertarik akan keindahan dan lingkungan sungai dan terus mengembangkan kegiatan ini. Material perahu ini juga berkembang ke pelbagai material yang berlainan keistimewaan dan kegunaannya seperti plastik, aluminium, getian kaca, karbon dan getah. Kemudian, manusia mula berfikir bagaimanakah caranya hendak mengharungi sungai dengan kenderaan yang boleh menampung ramai penumpang. Selepas Perang Dunia Kedua, bot angkatan laut milik Amerika mula digunakan untuk mengharungi sungai. Namun begitu, perahu tersebut direka untuk merantasi lautan dan bukan untuk di kawasan jeram. Pada tahun 1950, aktiviti rekreasi di sungai mula digemari dan ciri-ciri perahu semakin dipertingkatkan. Maka, terciptalah penghasilan perahu khusus untuk disiplin whitewater dengan bentuk yang khusus. Di bahagian depan dinaikkan, manakala di bahagian belakang diperbuat daripada material yang lebih kuat, boleh mengangkut orang dan lebih banyak bekalan. Pada tahun 1983, rekaan perahu dahulu tidaklah sempurna sehingga para pengemudi perahu terpaksa menimba air keluar daripada kayak setelah melalui kawasan jeram. Hal ini sering menjadi mimpi buruk kepada mereka jika kehilangan timba tersebut. Akhirnya, setelah pelbagai kaedah dan rekaan yang dicuba, Jim Cassidy berjaya mencipta perahu yang boleh mengeluarkan air sendiri yang disebut sebagai self-baler. Kayak tersebut dicipta dengan lantainya yang diberi angin. Lantai tersebut mengandungi udara yang akan selalu mengapung di atas permukaan air sehingga dengan sendirinya air keluar melalui lubang di sekeliling tingkat perahu tersebut. Baiklah, jadi sekarang kita beralih pada kelengkapan berkayak. Terdapat beberapa kelengkapan penting yang perlu disediakan sebelum memulakan aktiviti kayak whitewater. Kelengkapan yang pertama, semestinya kita memerlukan kayak yang tahan lasak. Kelengkapan yang kedua ialah pedal yang berfungsi untuk menggerakkan kayak dari satu tempat ke tempat yang lain ataupun dari satu posisi ke posisi yang lain. Kelengkapan yang ketiga ialah buoyancy aid yang berfungsi sebagai alat bantuan untuk pengguna terapung secara menegak ketika kecemasan atau berada dalam air. Kelengkapan yang keempat ialah spray skirt yang berfungsi sebagai penutup kokpit dan menghalang air daripada masuk ke dalam kayak. Selain itu, sebelum memulakan ekspedisi kayak, kita juga perlu memakai pakaian yang selesa dan sesuai. Kelengkapan yang seterusnya ialah topi keselamatan yang berfungsi untuk melindungi kepala daripada permukaan yang keras. Kelengkapan yang berikutnya ialah kasut air atau dikenali sebagai botis yang berfungsi untuk melindungi kaki daripada kecederaan.
untuk hal-hal kecemasan ketika aktiviti kayak whitewater, kita memerlukan kelengkapan kecemasan seperti whistle dan first aid kit. Sarung tangan juga diperlukan untuk melindungi jari daripada kecederaan. Selain itu, tali dan pisau juga diperlukan untuk keperluan kecemasan seperti membantu menyelamatkan nyawa seseorang. Seterusnya, float bags yang membantu untuk mengapungkan badan ketika terpisah daripada kayak. Dan yang terakhir, beg kering bagi memastikan makanan ringan dan barang keperluan lain dalam keadaan yang kering. Kategori kayak whitewater. Terdapat 3 jenis kayak whitewater iaitu crate boats, play boats dan river runner boats. Crate boats. Kayak ini mempunyai dimensi yang besar menyebabkannya akan cepat terapung apabila menuruni jeram atau air terjun. Crate boats ini lebih panjang daripada play boats dan river runner boats. Setiap hujung kayak berbentuk tumpul dan kestabilan yang menegak. Mempunyai sudut di sepanjang pangkalan untuk memberikan kemudahan kawalan apabila memasuki jurang yang sempit. Mempunyai berat antara 18 kg sehingga 25 kg untuk memastikan kayak jenis ini bertahan lebih lama. Crate boats boleh digunakan untuk mengharungi sungai walaupun jeram yang bergrade 5 dan 6. Seterusnya ialah play boats atau bot permainan. Play boats digunakan untuk mengharungi gelombang dan lubang. Playboats juga boleh digunakan dengan pelbagai jenis gaya bebas. Mempunyai kelantangan yang lebih rendah di bow dan stern menyebabkannya tidak sesuai untuk aktiviti river runner terutama bagi pemain baharu. Playboats mempunyai reka bentuk asas yang rata. Ini dapat mengekalkan kelajuan dan berputar dengan mudah walaupun dalam keadaan terapung. Playboats dapat menghasilkan banyak daya seretan melalui reka bentuknya yang tajam. Berat playboats antara 10 kg sehingga 20 kg dan ada juga kayak bersaiz kanak-kanak. Yang terakhir ialah river runner boats atau bot hilir. River runner boats mempunyai kelantangan yang lebih rendah daripada crate boats tetapi lebih tinggi daripada playboats. River runner boats mempunyai bentuk yang lebih mudah dikawal dan selesa. Ini dapat memudahkan pemain menyeberangi sungai yang panjang. Namun, ia hanya boleh digunakan untuk menyeberangi sungai dengan daya tarikan yang sedikit. Baiklah, seterusnya adalah kemahiran-kemahiran dalam disiplin whitewater. Sebagaimana yang diketahui, disiplin whitewater dalam kayak ini adalah antara disiplin yang mencabar. Oleh itu, terdapat beberapa kemahiran yang perlu dikuasai. Antaranya adalah sapuan hadapan, sapuan belakang dan gabungan sapuan. Kemahiran-kemahiran ini diperlukan untuk memastikan kayak dapat dikendalikan dengan baik, di mana sapuan hadapan adalah bertindak untuk mengalih pergerakan, mengalih laluan ke arah hadapan, manakala sapuan belakang pula berfungsi untuk mengalih laluan pada bahagian belakang, dan gabungan sapuan pula berfungsi dalam mengalihkan laluan kayak dengan lebih segera. Kemahiran-kemahiran ini perlu dilakukan dengan cekap kerana jika pengemudi lalai, maka kayak tersebut akan mudah hilang kawalan dan mudah untuk terbalik. Jika berlakunya keadaan kayak yang terbalik, pengemudi perlu memiliki kemahiran Eskimo roll. Kemahiran Eskimo roll ini berfungsi untuk membetulkan kembali kayak yang terbalik tanpa perlu keluar daripada kayak tersebut. These devious ears. As summer's heat waves ascended in its splendid manner, rains were flooding our scene, although the skin was tanner. Fuck the police jumping over radio scanners. It was hot in the shade, wet paint all over the canvas. Fuck vanilla ice cones, we had tea cubes, America's most, and wanted that chronic on the left coast. Talent pools were full and fresh for swimming, backstroking through dark sides and near ever. Too bad we had to have a change in that weather. That shit was pure.